Okay, kita akan start dengan bab 3. Ada masalah tanya Okay, korang punya markah dah. Dan ada dah berapa orang yang akan kena? Nak tengok kena share screen. Nampak? Nampak screen kan? Nampak. Okay. Nampak? Nampak? Nampak ada aku je yang markah. Okay, korang boleh markah yang akan kena Cik Syami. Ni dia mampus dia. Dia tidur masa jam biasa. Lepas tu Hazizul. Natasha, Daya. Omata Hasana. Syazah Maisara. Yang tak lulus Syazana. Orang. Yang tak lulus orang. Okay, you wait for it. Nanti naik cuti tahu. Okay, so kita start. Tahulah orang yang aktif. Lain tak stable. Okay, keseimbangan alam sekitar. Ini adalah satu bab 3 bagi yang form 5. So, dia banyak keluar dalam soalan struktur bahagian B dengan soalan esei, soalan 11 atau 12 bagi bahagian penyelesaian masalah. Okay, bagi bahagian penyelesaian masalah. Okay, so kita masuk keseimbangan alam sekitar. Okay, so dia interaksi antara organisma dengan organisma. Kalau tak ada keseimbangan alam sekitar, keyword dia untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okay, untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem, ini yang paling penting. So, keseimbangan alam sekitar berlaku melalui jaringan makanan. Siapa tak tahu jaringan makanan? Siapa tak tahu jaringan makanan? Okay, siapa tak tahu jaringan makanan? So, jaringan makanan food web yang bergantung ke satu sama lain. Jaringan makanan dia gabungan banyak rantai makanan. Okay, ini yang aku kena tahu. Lepas tu kita semula jadi yang kita kena belajar 3. Yang sudah belajar pada bab 2 ialah kita nitrogen. Kita nitrogen. So kita ada kita karbon dengan kita air. Ini yang sudah belajar semasa awak sekolah rendah. Okay, keyword untuk semua kita adalah untuk mengekalkan kandungan, okay, mengekalkan kandungan sama ada karbon, nitrogen atau air di alam sekitar. Okay, keyword dia. So, keyword dia untuk mengekalkan kandungan dalam alam sekitar.
Okay, untuk mengekalkan kandungan apa? Karbon ke nitrogen ke air di alam sekitar. Okay. So, kalau dia tanya, apakah kepentingan kita nitrogen? Mengekalkan kandungan nitrogen dalam alam sekitar. Okay, kalau dia tanya, apa kepentingan ataupun kenapa kita air penting di alam di dalam dunia kita untuk mengekalkan kandungan air dalam alam sekitar. Okay, so kita karbon yang awak sudah belajar di sekolah rendah, karbon dioksida hanya digunakan semasa fotosintesis ataupun sebenarnya dia sebahagian daripada karbon dioksida di atmosfera, dia boleh larut dalam air hujan. Dia larut dalam air hujan, tapi sikit sangat je lah. Lepas tu turun jadi hujan. Okay, jadi hujan asid sikit lah. So, fotosintesis, tengok anak panah yang karbon dioksida masuk tumbuhan. Okay, masuk ke tumbuhan hanya satu je. Okay, hanya satu saja iaitu digunakan. Okay, digunakan di dalam, digunakan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Okay, kalau tanya fotosintesis, awak kena tahu jawab karbon dioksida, CO2, campur dengan cahaya matahari. Cahaya matahari. So, dengan ada klorofil, not cahaya. Cahaya kat sini. Dengan air H2O akan menghasilkan kanji campur dengan O2, oksigen. Okay, kanji campur dengan oksigen. So, ini penting bersama perkataannya yang biasa akan guna, yang biasa akan tanya. So, dia akan bagi macam ni. Kotak campur H2O, air. Ada ni menghasilkan kanji campur dengan kotak lagi. Apa yang perlu diisi di dalam kotak tersebut? Alright. So, kena tahu. Yang ini short form dan periksa bersama perkataan, maksudnya you kena tulis dalam perkataan yang lengkap, iaitu karbon dioksida campur dengan H2O itu air. Dengan kehadiran klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan kanji campur dengan oksigen. Kegunaan klorofil yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu menjadi hijau adalah untuk menyerap cahaya matahari. Dan dia akan menghasilkan kanji campur dengan oksigen. Okay? So, dia akan digunakan semasa respirasi dan transpirasi. Beza respirasi dan transpirasi ialah respirasi pernafasan. Okay, transpirasi macam penyejatan right side air peluh kita. Okay, dia diambil oleh haiwan menjadi protein haiwan. So, semasa dia makan, dah dimakan kan, tumbuhan dimakan oleh haiwan. Dia akan bernafas, membebaskan tenaga dan juga membebaskan karbon dioksida melalui respirasi. Haiwan respirasi. Bila tumbuhan dengan haiwan mati, dia akan jadi jirim organik. Dia akan diurai oleh bakteria. Semasa penguraian, dia juga membebaskan gas karbon dioksida. Semasa proses penguraian, dia juga menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, tumbuh-tumbuhan yang mati, haiwan yang mati, dia mungkin menjadi bahan api fosil juga. So, semasa pembakaran, okay, dia akan juga menghasilkan karbon dioksida. So, bagi kita karbon yang biasa ditanya ialah bagaimana kita nak mengurangkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Macam mana nak kurangkan karbon dioksida di atmosfera? Iaitu kurangkan pembakaran bahan api fosil ataupun tanam lebih tumbuhan, tanam lebih pokok. Kalau tanya mengapa, huraikan tanam lebih banyak pokok kerana
Pokok akan menggunakan karbon dioksida semasa fotosintesis. Okey, dia akan menggunakan karbon dioksida semasa fotosintesis. Okey, kalau ada soalan, you unmute yourself. Lepas tu tanya Kalau saya cepat sangat, please ask. And actually you can use chat room here. Ada soalan boleh tanya di sini. Awak boleh reply, awak boleh hantar privately ataupun kalau tak nak private, everyone pun tak apa. Okay, tapi yang sesama awak tu yang private chat between awak saya dah lock. Dah? Okay, ini kita karbon. So, yang next, kita air. Siapa tak tahu kita air? Balik suaranya. Okay. So, kita air digunakan, sorry. Tengok So, hujan turun. Okay, melalui respirasi dan transpirasi, wap air akan disejat. Dan air di permukaan kolam ke sungai, dia akan disejat juga. Lepas tu, nak jadi awan, dia melalui proses kondensasi. Maksud air hujan jatuh. Ni awak sudah belajar semasa sekolah rendah, so saya tak nak cakap banyak ya. Jaringan makanan, ini adalah gabungan beberapa rantai makanan. Beritahu saya mana satu pengeluar. Mana satu pengeluar? Pengeluar tumbuhan padi. Yes, mengapa tumbuhan padi adalah pengeluar? Boleh makan. Tumbuhan padi. Ya, tumbuhan padi, tapi mengapa tumbuhan padi adalah pengeluar? Apa maksud pengeluar? Sebab dia bina makanan sendiri. Dia bina makanan sendiri, mensintesiskan makanan sendiri. Ini yang keyword dia paling penting. Kalau pengeluar, dia boleh membina ataupun dalam perkataan sains sebenarnya ialah mensintesiskan makanan sendiri. Mensintesiskan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Bukan semua tumbuhan adalah pengeluar ya. Bukan semua tumbuhan adalah pengeluar. Hanya tumbuhan yang berwarna hijau, adalah pengeluar. Okey, tumbuhan yang berwarna hijau sahaja adalah pengeluar. Mengapa tumbuhan hijau je yang pengeluar? Sebab dia ada chlorophyll. Ada chlorophyll is not that accurate. Dia hijau sebab chlorophyll. Apa gunanya chlorophyll? Menyerap cahaya matahari. For what? Untuk fotosintesis. Yes. Hanya Untuk menghasilkan tumbuhan nutrien. no, bukan nutrien makanan. Hanya tumbuhan yang warna hijau adalah pengeluar kerana tumbuhan hijau boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pengeluar adalah tumbuhan yang boleh mensintesiskan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okay, so itu adalah maksud pengeluar. Pengguna primer adalah biasa herbivore. Okay, herbivore atau omnivore yang makan tumbuh-tumbuhan. Okay, pengguna sekunder adalah
pengguna yang makan pengguna primer. Okay, tertia dia biasanya saiz dia lebih besar dan dia adalah carnivore. Okay, carnivore. Anak panah bermaksud pemindahan tenaga. Kalau sekolah rendah, cikgu akan ajar itu anak panah maksudnya dimakan oleh, right? Tapi dimakan oleh dalam perkataan sains adalah tumbuhan padi, okay, memindahkan tenaga ke burung pipit. Burung pipit memindahkan tenaga kepada ular. Anak panah menunjukkan pemindahan tenaga. Dan sebahagian tenaga akan hilang semasa pemindahan itu kerana mereka akan bergerak, right? Akan bernafas, okay? Akan berlari. Macam awak semua akan berlari, bercakap. So, itu adalah pemindahan tenaga. Okay? Tenaga yang hilang ke sekeliling ataupun haba. Okay, so sumber tenaga adalah cahaya matahari. Digunakan oleh tumbuhan hijau. Nampak dia mesti tumbuhan yang berwarna hijau. Maksudnya yang boleh jalankan fotosintesis. Okay, digunakan oleh pengguna primer yang makan tumbuhan ataupun luar. Pengguna sekunder, haiwan yang makan pengguna primer. Kau jangan ingat senang je. Kalau nanti periksa keluar, tanya apa tu pengguna primer, korang tak boleh jawab. So tengok betul. Then pengguna tertia adalah haiwan yang makan pengguna sekunder. Okay, ini peringkatnya. Cara mengekalkan keseimbangan alam sekitar ialah kita perlu pelihara alam sekitar, kawal pencemaran dengan pengurusan sumber semula jadi dengan efektif. Pelihara tak sama. Okay, apa beza pemeliharaan dengan pemeliharaan? Pemeliharaan tu cara-cara untuk menjalani. Pelihara. Pemeliharaan. Pemeliharaan usaha untuk memulihkan. Pelihara, kita jaga apa yang masih ada. Jaga apa yang masih ada. Pelihara, kita repair, membaiki apa yang sudah dirosakkan. Okay, pelihara yang ada kita kekalkan. Pelihara kita baiki apa yang sudah hilang ataupun apa yang sudah dirosakkan. So, pemeliharaan macam hutan simpanan, hutan reserve. Itu pelihara. Pelihara kita buat reforestation, penghutanan semula, itu pelihara. Okay. Lepas tu, mengawal pencemaran alam sekitar, ni jangan tulis sebarangan. Pencemaran alam sekitar, kita ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi. So, kita kena bagi, jangan semua kuat kuasa undang-undang Saya paling pantang nampak kuat kuasa undang-undang dengan one more, adakan kempen. Okay, itu untuk jawab esei bahasa Melayu. Okay, itu adalah untuk jawab esei bahasa Melayu. Bagi sains, korang nak jawab itu sebagai tambahan sahaja. Okay, kita ada cara yang lebih precise, lebih tepat. Alright, pengurusan sumber semula jadi dengan efektif. Macam mana kita nak gunakan sumber semula jadi? Okay, so kita nak tengok bencana dulu. Bencana alam bukan disebabkan oleh manusia. Kena ingat, bencana alam bukan disebabkan oleh manusia. Okay, ini adalah fenomena semula jadi yang disebabkan oleh pergerakan bumi, karak bumi yang kat bawah, kerak bumi, kerak bumi. Lepas tu menyebabkan letupan gunung berapi. Okay, gempa bumi, banjir. Banjir bukan banjir kilat Banjir dengan banjir kilat tak sama Okay.
banjir dia adalah menyebab Okey. banjir yang biasalah hujan turun seminggu, 2 minggu lepas banjir. Itu banjir. Banjir kilat, hujan sejam, 2 jam dah banjir, itu banjir kilat. Itu disebabkan oleh manusia. Itu disebabkan oleh manusia sebab pembukaan tanah yang tidak terurus. Sistem pembaritan yang tidak terancang. Alright. Kemarau juga bukan disebabkan oleh manusia. Okay. Sebab hujan tak turun kan, itu kemarau. Kebakaran hutan kalau di Malaysia itu buatan manusia. Tapi kalau dia di luar negara, macam di Canada, di Amerika, di New Zealand, itu biasanya disebabkan oleh alam semula jadi. Kerana cuaca terlalu kering, panas dan kering. Hujan tak turun. So sikit-sikit bunga api sahaja dia akan menyebabkan pembakaran yang sangat-sangat serius. Okay. Kalau di Malaysia, di Indonesia, kita adalah hutan hujan tropika, right? Okay. So basah. Kalau dia kebakaran berlaku, itu memang disebabkan oleh pembuatan manusia yang sengaja nak bakar hutan. Okay. Kenapa nak bakar hutan? Kenapa nak bakar hutan? Kalau kat Malaysia, kat Indonesia. Nak bakar hutan sebab Kita kan selalu marah Indonesia. Bakar, lepas tu kita jerebu. sebab dia sengaja bakar hutan. Kenapa dia nak bakar? Dia nak ambil sumber-sumber yang ada kat hutan tu. No. Mengapa nak bakar? Dia nak musnahkan hutan. Kan nak musnahkan hutan. Why? Sebab dia nak buat tanaman baru. Penanaman baru. Pembakaran hutan adalah cara yang paling cepat, yang paling jimat kos untuk membersihkan tanah bagi penanaman semula ataupun pembukaan tanah yang baru. Dia tak payah pergi membalap, membersih, lepas tu mengangkut semua pokok-pokok yang ditebang. So, bakar sekali sahaja, semua akan menjadi abu, right? Lepas tu dia akan diserap oleh tanah. Okay, diserap oleh tanah menjadi baja. Tapi kesannya pencemaran udara yang sangat serius. Dan api itu kalau tak dipadam, satu kawasan hutan tu habis. Kemusnahan flora dan fauna. Kehilangan habitat, okay, bagi flora dan fauna. Korang dapat video viral tak? Yang gajah masuk ke hospital. Tak. Tak kesiannya. Korang kat rumah buat apa? Tak tahu lah bisa. Kat rumah buat apa? Kat rumah. Belajar je, bincang tak tengok handphone. Belajar je? Belajar je? Siapa yang kata belajar je? Saya tak percaya. Korang tak tanya saya sains pun? Okay. So, yang sekarang kan banyak hidupan liar dah keluar sebab manusia tak boleh keluar kan. So, hidupan liar dah keluar. Right? So, hari tu gajah masuk ke hospital besar tu. Okay, hospital besar dengan sekolah yang kat depan tu. Sekolah jalan kota. Memang ada gajah. Babi hutan tu biasalah. Tapi gajah pertama kali nampak masuk ke kawasan tu sana. Okay. Sebab
dia rasa bumi kita dah sunyi, sepi, baiklah. Sekarang pencemaran udara pun kurang sikit. So dia keluar. Then last, taufan. Taufan juga disebabkan oleh alam menjadi tau. Awak kena tahu sebab dalam soalan periksa yang dia akan tanya, dalam soalan periksa tanya antara berikut mana adalah bencana alam ataupun yang mana bukan bencana alam. Okay, soalannya. So, bencana alam hanya letupan gunung berapi, gempa bumi, banjir, kemarau, kebakaran hutan dan taufan. Biasa gempa bumi dia akan lead to tsunami. Tsunami itu juga bencana alam Tsunami bencana alam, bukan buatan manusia. Okay, dan kesan pencemaran pemanasan global meningkatkan purata suhu bumi. Okay, dan gas yang paling ada kaitan dengan pemanasan global adalah gas karbon dioksida. Please do remember, nampak pemanasan global ataupun kesan rumah hijau mesti kaitkan dengan gas karbon dioksida. Okay. Yang paling ada kaitan dengan pemanasan global, kesan rumah hijau adalah gas karbon dioksida. So, hilang yang menyebabkan pemanasan global ialah gas karbon dioksida tu. Pembakaran gas karbon dioksida. Lepas tu, pembakaran bahan api macam yang dikeluarkan oleh kereta ke apa, dia juga membebaskan gas CO2. So, apa itu pemanasan global? Dia disebabkan oleh kesan rumah hijau dulu. Kesan rumah hijau dia setempat. Okay, setempat. So, ini adalah kita menerima haba. Bumi menerima haba daripada cahaya matahari. So, cahaya matahari akan masuk dalam atmosfera kita. Awak sekarang rasa panas kan? Petang-petang kan panas gila. So, yang panas itu kerana haba daripada matahari terus masuk ke dalam atmosfera kita. Sebahagian daripada haba, dia sebenarnya akan dipantau keluar. Dipantau keluar angkasa semula. Kalau dia tak ada halangan di sini. Tapi peringkat kedua, oleh sebab aktiviti manusia yang mengeluarkan terlalu banyak gas karbon dioksida, gas-gas itu akan terperangkap di atmosfera kita menyebabkan haba tidak boleh dikeluarkan. Apabila haba tak boleh dikeluarkan, tempat itu akan jadi panas. Contohnya, masa awak di dalam sekolah, di sekolah, kalau awak duduk seorang di dalam bilik belajar, awak akan rasa selesa lega dengan tingkap buka. Okay. So, dah semua masuk ke dalam kelas awak, tapi tingkap masih buka, kipas masih berjalan, pintu masih buka, awak rasa selesa. Kalau saya sekarang tutup tingkap, tutup pintu, offkan kipas, apa rasa awak? Panas. Panas. Mengapa panas? Ada angin. Terlampau ramai sangat orang. Bukan sebab terlalu ramai orang. Apa Kerana tak masuk. Ramai yang keluarkan. ramai keluarkan keluarkan gas apa? karbon dioksida. Tadi buka tingkap, buka pintu, gas karbon dioksida dia boleh keluar. Okay, keluar daripada bilik awak. Tapi sekarang sebab kita dah tutup tingkap, tutup pintu, gas karbon dioksida tu dia akan terperangkap. Keyword dia terperangkap. Okay, terperangkap di mana? Dalam bilik awak, dalam kelas awak. So, bila terlalu banyak gas karbon dioksida di dalam bilik, haba tak boleh keluar daripada bilik. So, awak akan rasa sangat panas. Panas. Okay. Kalau pagi-pagi saya buat macam tu ke hujan, masa hujan saya buat macam tu, awak rasa okey lagi. Tapi sekarang kalau awak lepas PJ, korang kan suka PJ. Lepas PJ, masuk dalam kelas, saya tutup tingkap, tutup
pintu, tutup fan. Berbanding dengan awak tak selepas PJ. Bayangkan So, selepas PJ you akan rasa lagi panas kerana kadar pernafasan awak akan jadi lebih tinggi kan. So, gas karbon dioksida yang dikeluarkan tu lagi banyak. So, you akan rasa lagi panas. Ni pemanasan global ataupun kesan rumah hijau. So, gambar ini awak kena ingat. Atmosfera, anak panah dia biasa dia akan sikit boleh keluar. Lepas tu yang lain dipantulkan. Ini adalah kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Okay. So, gas X ini you kena tahu adalah gas karbon dioksida. Okay, gas karbon dioksida. Mengapa berlaku? Kerana haba terperangkap oleh gas X. Okay. Apa ada? See? Is it man? So, where you want to put? Itu. Ini bye. Boleh tak? Ingat gambarnya? Boleh. Nanti awak kena jawab soalan tau. Soalan yang dah hantar ke Google Classroom. So, pembakaran bahan api fosil. Apa itu bahan api fosil? Ada 3. Apa itu bahan api fosil? Minyak petrol lah. Minyak petrol lagi. Petrol lagi. Tiga. Minyak tanah. Minyak tanah bila masa? Petrol. Petrol lagi. Tiga lah. Korang tak tahu Ingat bahan api fosil hanya ada 3. Petroleum, gas asli dengan arang batu. Petroleum, gas asli, arang batu. 3 sahaja. Petroleum, gas asli dengan arang batu. Yang arang awak guna untuk BBQ, arang kayu kan, ataupun arang sabut kelapa tu kan, itu bukan bahan api fosil. Bahan api fosil yang hanya dihasilkan oleh alam semula jadi. Okay, yang kat bawah tanah, kita kena gali dari bawah tanah. Itu adalah bahan api fosil. Okay. So, kilang akan membebaskan asap dan gas toksik daripada pembakaran bahan api fosil dan oleh kilang dan kenderaan menyebabkan asap dan debu. Kenderaan juga sama. So, kesannya cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan untuk fotosintesis berkurang. Kerana di bumi kita, atas bumi kita, dia dah terperangkap. Okay, dah terperangkap semua gas. So, cahaya matahari tak boleh masuk. So, fotosintesis berkurang. Apa berlaku? Pokok dan haiwan akuatik akan mati. Okay. Pokok dan haiwan akuatik akan mati. So, kalau mati akan apa berlaku?
Ha? Kalau mati apa berlaku? Itu tumbuhan mati, fotosintesis kurang, apa berlaku? Oi, tak ada suara? Pokok itu adalah pengeluar, right? Yes. Aha, kalau dia mati, apa berlaku? Oi. Kalau dia sudah mati, pengeluar sudah mati, pengguna primer akan mati. Pengguna primer mati, pengguna sekunder pun akan mati. Pengguna sekunder mati, pengguna tertier pun akan mati. Ekosistem kita terjejas. Rantai makanan terputus. So, jadi ketidakseimbangan alam sekitar. Ingat tak apa kesannya? Kesannya tak boleh fotosintesis. Tumbuhan tak boleh menjalankan fotosintesis sebab tak ada cahaya, tak cukup cahaya matahari. So, kalau tumbuhan yang paling basic itu dah mati, maksudnya hilang sumber makanan. Hilang sumber makanan, rantai makanan akan terputus. Itu adalah asap. Kalau gas itu, 3 gas ini tolong ingat Yang paling utama adalah gas sulfur dioksida dengan nitrogen oksida. Ini dua, please do remember. Okay, tolong ingat. Ini akan bercampur larut dalam air hujan. Turun menjadi hujan asid. Turun menjadi hujan asid. So, hujan asid akan memusnahkan hutan dan bangunan. Iaitu tanah terhakis, tanah berasid, so tumbuhan akan mati, haiwan akan kena penyakit kulit kerana hujan asid. Bangunan-bangunan kita, cat-cat akan tertangga, besi-besi akan berkarat. Itu adalah kesan hujan asid kepada alam sekitar. Okay, tanah jadi tak subur kerana berasid. Memusnahkan ekosistem akuatik, akuatik kerana pH air turun. pH air turun. Air sudah berasid, tumbuhan di dalam air itu tak berhidup. Ikan-ikan pun tak berhidup. Asid. Kalau kepada manusia, hujan asid kepada manusia, ingat hujan asid kepada manusia penyakit kulit. Okay, penyakit kulit. Siapa yang suka main dalam air hujan, jaga sekarang punya hujan semua berasid. Korang akan jadi botak. Okay, so hujan asid, air berasid, pH turun, hidupan akuatik mati. Tak kira asap jerebu, kalau asap dan jerebu, kurangkan fotosintesis, mati juga. Hujan asid, mati juga. So, itu adalah soalan dalam bahagian dengan soalan esei. Okay, so yang baja berlebihan, budak sains pertanian kena tahulah. Baja berlebihan, fenomena ini panggil fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi. Okay, eutrofikasi adalah baja yang berlebihan masuk ke dalam air di lapisan atas kan. So di lapisan atas ini dah banyak baja akan menyebabkan alga bertumbuh di atas. Alga bertumbuh di atas. Biasa nampak kan kolam di atas permukaan kolam ada warna hijau. Okay, yang warna hijau tu adalah alga. You rasa oh cantiknya hijau. Tapi sebenarnya tak baik. Sebab cahaya matahari tidak boleh masuk ke dalam air. Bila cahaya matahari tak boleh masuk dalam air, tumbuhan yang di dalam air itu akan Mati. mati. Okay? Sebab dia tebal. Cahaya matahari tak boleh sampai ke dasar laut. Dasar laut ke dasar sungai. So, tumbuhan yang hidup di bawah permukaan air mati kerana tak boleh jalankan fotosintesis.
Lepas tu, alga ini mereput, dia guna, bila dia mati dia urai kan? Urai guna oksigen. Menghasilkan karbon dioksida. So, oksigen daripada luar tak boleh masuk. Oksigen tak boleh masuk, tak dihalang. So, ikan-ikan tu dapat tak? Dapat oksigen tak? Tak. Tak dapat oksigen. So, hidupan akuatik semua akan mati kerana kekurangan oksigen Mati. dan juga kekurangan cahaya matahari. Apakah fenomena ini? Matahari. Baja berlebihan, ingat? Baja berlebihan, eutrofikasi. Eutrofikasi menyebab ialah alga bertumbuh di permukaan air. Menghalang cahaya matahari masuk ke dalam air. Hidupan tumbuhan di bawah air mati. Lepas tu, alga urai guna oksigen. Oksigen tak boleh masuk dalam air. Hidupan dalam air pun mati kerana tak dapat oksigen. Boleh? So, eutrofikasi you kena terangkan dua bahagian. Satu yang cahaya, satu yang oksigen. Kalau cahaya, tumbuhan. Kalau oksigen, hidupan. Yang lain. Okay. So, eutrofikasi ialah pertumbuhan alga di permukaan air. So, for you to remember, okay, this is eutrophication. Permukaan air mendidih. Nampak macam cantik kan? Ikan-ikan akan mati. Eutrophication. That's true. Okay. Sebab dia urai, dia guna oksigen. So oksigen di dalam dasar laut, dasar air itu, dasar sungai itu akan mati. Then eutrophication. Cantik tak? Air dah jadi macam ni. Maksudnya bawahnya memang sudah tak ada hidupan lagi lah. Boleh? Boleh? You okay? Boleh. Berapa orang saja? Kita ada 11 orang di dalam grup saja. 1/3 Ya. Okay. So lapisan ozon dia dah berlubang dah banyak, dah lama dah, sejak 1980-an. 1980-an. Lapisan ozon dia terletak di antara atmosfera dengan stratosfera kita. So ini bumi kita. Yang kita berada sekarang ialah troposfera. Okay. Lepas tu atasnya kita ada stratosfera. Lepas tu atas lagi atmosfera. Lapisan ozon dia antara ni. Fungsi lapisan ozon adalah untuk menyerap sinaran UV. Sinaran UV sangat bahaya. Sinaran UV kalau kena kepada manusia dia boleh menyebabkan kanser kulit dengan katarak mata. Kalau kena bagi tumbuhan itu akan jadi klorosis. Klorosis maksudnya daunnya jadi warna kuning. Dia membunuh klorofil dia. Kalau bagi haiwan imun sistem dia akan turun, merosot. Okay. So dia akan menyebabkan kanser kulit, katarak mata manusia. Kalau bagi tumbuhan, klorosis. Kadar fotosintesis akan berkurang. Kalau bagi haiwan akan imun sistem dia akan turun. So, bila dia berlubang, sinaran UV boleh masuk ke dalam atmosfera secara terus. Okay, lubang besar itu sebenarnya kat kutub selatan di South Pole kita. Tapi oleh sebab COVID ini, lubang itu sudah kecil. Okay, lubang ini dah jadi sangat kecil. So, terima kasih juga kepada virus lah.
Sebab bumi kita dah memang memulih. Alright. So, kesan penipisan lapisan ozon, this one you have to jot down. Usually ask. Biasa dia akan tanya kesihatan manusia, melemahkan sistem keimunan dan masa jawab kesan saya nak ada kata kerja mesti ada kata kerja menyebabkan kanser kulit dan katarak mata. You know what is katarak mata or not? Hai. Tak. Tak. Ini ada katarak mata. Iaitu ada satu lapisan protein. Okay, satu lapisan protein yang di atas anak mata awak. Itu sebab sinaran UV terus masuk ke dalam mata. Okay, ada satu lapisan protein. Ini akan menyebabkan awak buta tau. Okay, sekarang sebenarnya bagi awak, dia dulu kan penyakit ini bagi orang tua je. Tapi penyakit ini dah semakin hari semakin muda. You see this one, lapisan? You have to remove. Ini adalah katarak. Orang sekarang kan beberapa hari duduk kat rumah. Awak duduk diam-diam kat rumah ke tidak? Ke jalan sini sana, masih merempit lagi. Okay, so yang lapisan ini disebabkan oleh lapisan ini disebabkan oleh itu cahaya matahari masuk protein dia mengumpul di mata. Sekarang dia jadi yang makin muda sebab awak main handset. Okay, awak main handset, so handset dia ada Blu-ray, cahaya warna biru. Juga akan menyebabkan keadaan ini. Dia sebenarnya untuk melindungi mata tapi dah mengumpul di katarak di anak mata, dia akan jadi tebal sangat and then you jadi buta. Oksigen tak boleh masuk. Ini kena. Okay, so continue. Organisma hidup yang lain dia akan memusnahkan daun dan klorofil, menyebabkan klorosis, memusnahkan plankton dengan hidupan akuatik UV dan menyebabkan mutasi. Okay, bagi haiwan. Okay, so dalam soalan periksa you akan nampak yang macam ni. Dia ada lapisan. Lapisan tu Yes. Yang jerit-jerit tu. Tak pergi mana-mana, cikgu. Jap. Okay, lapisan T itu adalah lapisan ozon. Kalau soalan periksa. Kalau tanya sinaran. Sinaran ini adalah sinaran UV. Fungsi ozon untuk menyerap. Apa? No. Sinaran UV. Sinar UV. Kesan sinaran UV. Cancer, you have to set down cancer kulit dan katarak sahaja. Katarak mata sahaja. Kalau untuk alam semula jadi di ke alam kita, dia menyebabkan klorosis, menyebabkan mutasi haiwan. Okay, so lapisan ozon dia berlubang menjadi nipis kerana mana tiga benda tu? Disebabkan oleh tiga alat aerosol. Yang kedua adalah aircon. Yang ketiga adalah peti sejuk. Okay, ini tiga yang mesti kena ingat. Okay, tiga yang mesti kena ingat. Bahan yang membebaskan gas CFC. Okay, lapisan ozon berlubang kerana gas CFC. Gas CFC dibebaskan oleh tiga bahan, iaitu aerosol spray,
peti sejuk, dengan pendingin hawa. Gas CFC sebenarnya dia tak beracun kepada manusia. Dia adalah bahan penyejuk. Tetapi bila dia sampai ke lapisan ozon, dia menguraikan lapisan ozon kita. Daripada O3, dia jadi O2. So, lapisan ozon sudah berlubang, UV terus masuk ke bumi. Okay. Ini katarak. Tumbuhan haiwan memusnahkan sel daun, klorofil, kepupusan spesies, alam sekitar, perubahan arah angin semua. Okay, boleh. Boleh. Bila kita jawab soalan pressure, macam mana kita nak kawal alam sekitar kita, pemeliharaan alam sekitar? Tolong jawab ini sahaja. Kuat kuasa undang-undang tapi kita nak ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 19 tu. Ataupun kenakan denda kepada orang yang memusnahkan alam sekitar. Okay, gunakan teknologi moden. Iaitu kalau asap daripada kilang, penuras pada cerobong asap, tinggikan cerobong, pasang penapis. Okay. Lepas tu guna tenaga solar instead of tenaga bahan api fosil. Tukar pemangkin kepada exhaust. Guna tenaga yang lebih efisien, jimat tenaga. Kawalan biologi untuk gantikan dengan racun perosak. Okay. Pendidikan yang 4R kita guna semula, kurangkan penggunaan. Okay. So, pengawalan pencemaran alam sekitar. Ini adalah alam sekitar. Go back to our slide. Okay. So, kesan pencemaran alam sekitar. Tolong tengok dia tanya manusia ataupun alam sekitar. Alam semula jadi. Biasa tanya alam sekitar, awak jawab manusia. Tanya manusia, engkau jawab alam sekitar. Soalan kalau tanya manusia, menyebabkan, keyword dia menyebabkan menyebabkan kalau pencemaran udara bronkitis, asma. Sistem merosakkan sistem pernafasan kita. Pencemaran air menyebabkan penyakit taun dan teman pialu. Pencemaran radioaktif, okay. Kanser dia boleh, pencemaran apa pun boleh kanser, pencemaran udara pun boleh kanser, tapi sila nyatakan kalau pencemaran udara, kanser paru-paru. Okay. Mutasi disebabkan oleh radioaktif, pembebasan radioaktif. Perencatan mental juga disebabkan oleh radioaktif ataupun pencemaran udara yang petrol itu. Okay. So, kehilangan sumber ekonomi kerana alam sekitar kita musnah, pelancong tak akan datang. Awak tak akan nak pergi satu negara yang sangat-sangat kotor, yang tak ada keindahan flora fauna. And then hilang sumber semula jadi. Hilang ikan yang boleh merupakan sumber protein. Okay, kepupusan spesies. Ini pencemaran alam sekitar yang kita bersihkan tanah, pembakaran hutan itu semua. Kurangkan pH air, ini adalah pencemaran hujan asid. Okay, pencemaran udara yang membebaskan gas karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida. Okay, and then habitat alam sekitar jadi industri kita, pH tanah sudah turun, tanah tidak subur, tak boleh tanam apa-apa. So kita juga akan hilang makanan. Okay. So caranya kawal alam pencemaran, gunakan kawal pembakaran bahan api fosil, kurangkan penggunaan bahan kimia, mengawal pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ini juga satu benda yang sangat bahaya. Bukan sahaja menyebabkan pekak, bukan hanya menyebabkan seorang itu pekak, dan juga menyebabkan stres, tension. Okay. And then pengurusan sampah yang betul. Kalau mau bakar, itu sampah
You mau bakar mesti dalam incinerator. Tapi sampah yang paling efektif, kaedah yang paling sesuai kita semula. Kalau plastik, kalau tin, kita semula. Okay. Kalau memang dah tak boleh kita semula itu, you nak bakar boleh. Tapi bakar di dalam incinerator tertutup. Okay. So for those don't know what is incinerator, ini incinerator. Okay. Incinerator untuk bakar sampah. Dan dia sudah ada penapisan semua. Okay. So sebenarnya incinerator pun bukan satu benda yang sangat baik tau. Okay. So dia penapisan, tengok cerobong dia tinggi. Cerobong dia tinggi untuk mengurangkan gas terbebas, gas beracun terbebas ke udara. Asap-asap dengan debu-debu ke udara. So itu adalah incinerator. Jangan tak kata tanam sampah. Sampah tak boleh dilupuskan dengan menggunakan cara menanam sampah. Okay. So, merawat kumbahan. Kumbahan ini adalah air-air yang keluar dari rumah ataupun dari kilang. Dari rumah macam air sabun, air kencing awak itu semua dirawat sebelum masuk ke dalam sungai supaya tak berlaku eutrofikasi. Okay. Gas CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon kena ganti dengan HCFC. Itu lebih stabil, tak berbahaya. Pembuangan sisa industri yang terancang. Okay, sisa industri dia kena rawat dulu baru boleh buang. Kalau bahan radioaktif, simpan dalam bekas plumbum yang tebal, simenkan baru boleh buang. Okay. Sumber alam yang terancang, pembalakan dia kena terpilih. Tapi dia kena tanam semula pokok, mewartakan hutan, simpanan. Perikanan dia mesti ada kawasan yang ditetapkan. Melarangkan pukat tunda dengan pukat hanyut. Itu adalah dia tangkap semua ikan tak kira dia besar atau kecil. Mengharamkan bahan letupan, racun dan bahan kimia. Sebab ada yang gunakan bahan letupan untuk tangkap ikan tau. Dia bom. So ikan yang kecil-kecil pun dia bom. Menggalakkan aquaculture. Pelihara ikan untuk yang dimakan lah. Tangkap. Okay, pemeliharaan permulaan ini kuat kuasa undang boleh. Tapi saya nak ini. Sebab undang-undang mengawal alam sekitar. Mesti ada. Menyedarkan masyarakat melalui pendidikan di sekolah ataupun melalui media massa. Okay, so this is all for this chapter. Nanti saya akan hantar slide dalam bentuk PDF. Sekarang saya nak awak tengok soalan. Saya dah hantar soalan objektif kan? Pasal tak? Hai. Hello. Ya. Ya, jap. Ya, jap. Soalan objektif. Yang ni. Ada tak? Kalau tak ada, saya sekarang boleh convert dan hantar. Siap Saya dah hantar kat dalam Google Document. So sebenarnya you boleh pergi tengok kat Google Document tu. Right. Kalau you tak jumpa, sekarang saya hantar kat WhatsApp. Dah. Saya jumpa. Boleh? Okay, yang tak jumpa. Okay, sekarang saya nak awak jawab. Kita sekarang pukul 11 kan? Cepat lagi kita jawab. Ini hanya ada 21 soalan.
21 soalan dalam masa 11 minit. Okay, jawab, lepas tu saya bincang. Okay, jawab sekarang. Okay.
Kita start bincang So, soalan pertama, pengeluar dia adalah tumbuhan, tumbuhan sumber makanan bagi pengeluar. Okay. So, yang soalan kedua, ni sekarang dia tanya, jika tikus dihapuskan, maksudnya ini tak ada. Ni tak ada, maksudnya tak ada orang guna padi. Padi akan meningkat. Ular, sebab kehilangan sumber makanan, ular menurun. Ular menurun, elang juga menurun. So, bagi padi, bertambah. Okay, dia ada 2. Lepas tu, bagi ular, dia menurun, berkurang. Soalannya C. Ni yang soalan biasa. Yang kat soalan UPSR pun ada. Soalan 3, tumbuhan yang dikenali sebagai pengeluar kerana dia boleh menjalankan fotosintesis. Tujuan fotosintesis adalah untuk mensintesiskan makanan sendiri. Dan seterusnya, yang betul. Okay, rantai makanan yang betul mula dengan algae, produk ikan, burung. C. Ni kalau tak boleh jawab balik sekolah rendah. Soalan 5. Tengok ni wap air. Serap air, bebas air. Proses X adalah bukan fotosintesis Proses X adalah transpirasi. Okay, transpirasi. Okay, soalan 6. Pengeluar T. Ni tak boleh jawab pun balik sekolah rendah. Soalan 7. Cara terbaik untuk mengurangkan populasi tikus di sawah tanpa menjejaskan alam semesta. Okay, nak kurangkan tikus. Cara yang paling baik, bela burung hantu. Ini kita panggil kawalan biologi. Kawalan biologi. Soalan 8. Kesan rumah hijau disebabkan oleh nitrogen oksida. No, kesan rumah hijau. Karbon dioksida. Kalau ini 2, kita kaitkan dengan hujan asid. CFC kita kaitkan dengan penipisan lapisan ozon. Pemanasan global, kesan rumah hijau, gas karbon dioksida. Okay. Soalan 9. Ni pencemaran yang terlibat udara, air. Kilang papan bunyi. So 1, 2 dengan 3. Soalan 10. Gas yang penyumbang utama kepada kesan rumah hijau? Soalan sama lah. Yes, karbon dioksida. Kalau A dengan C dia ialah hujan asid. Karbon monoksida ia akan menyebabkan kekurangan oleh organ manusia. Karbon dioksida berlebihan, manusia boleh mati. Okay, sebab dalam darah kandungan oksigen berkurang, organ pun kurang oksigen dan dia akan menyebabkan mati. So, kaitan dia ialah jangan on aircon dalam kereta, duduk dalam kereta, tidur. Mati lah. Sebab gas karbon monoksida yang daripada exhaust akan masuk dalam kereta. Kita akan terhidu. Okay, so dia akan ganti oksigen yang masuk dalam darah.
So dalam darah tak ada oksigen, organ kita semua akan rosak. Okay, nombor 11, gas yang berikut menyumbangkan kepada penipisan lapisan ozon adalah CFC. 12, yang mengandungi gas CFC, adalah aerosol. Aerosol. Effluent adalah kumbahan, air kumbahan. Soalan 13. Peningkatan aras air laut pencairan ais di Artik meningkatkan suhu sedunia pemanasan global. Ini aras Betul. Okay. Okay, soalan 14. Tengok ada sinaran UV. Lapisan ais adalah Ozon. yes, ozon. Kalau tak ada sinaran UV, dia masuk pantul balik itu karbon dioksida. Gas karbon dioksida. 15. Cara untuk memelihara alam hidupan laut. Zon tangkapan ikan, kawal tempoh, hadkan pekat tuna. So 1, 2, 3 semua. Okay. 16. Yang paling efektif untuk mengawal pencemaran akibat bahan buangan plastik. Tolong jangan bakar, jangan tanam, jangan buang ke laut. Cara yang paling baik untuk bahan buangan plastik adalah Kita semula. kita semula. Apa beza kita semula dengan guna semula? Apa beza kita semula dengan guna semula? Apa bezanya kita semula guna semula? Kita semula kita menggunakan bahan itu untuk menghasilkan bahan yang baru. Macam plastik. Plastik yang biasa-biasa kita semula jadikan bagi bekas untuk simpan bahan kimia. Itu kita semula. Guna semula dia sama juga, potong air, awak isi air semula, guna semula. Okay, kegunaan dia sama. Kita semula dia adalah bahan yang dah jadi alat yang berlainan. Soalan 17, amalan yang terbaik untuk pelihara alam sekitar adalah mana yang paling baik? Gunakan bakteria untuk merawat tumbuhan. Okay. Bakar sampah tak boleh. Pestisida memusnahkan alam sekitar, pencemaran tanah. Baik kita guna kawalan biologi. Simpan bahan buangan industri dalam bahan tertutup, bukan bekas yang tertutup. Bahan buangan industri yang radiatif tu kena bekas plumbum. Okay, simpan dalam bekas plumbum. 18. Langkah yang boleh diambil untuk mengawal pencemaran ini. Ni cerobong kan, keluar asap kan. So kita kena pasang penapis tau. Tak boleh tutup cerobong tau. Itu tutup air dalam tu orang tu mati semua tau. So kena pasang penapis udara pada cerobong. Ataupun cara yang lain ialah kita tinggikan cerobong. Satu lagi, memasang pemendak elektrostatik. 3 ini catat untuk mengurangkan pencemaran udara. Okay, so last 2 questions. 19. Pegawai perhutanan. Okay, tampak perkemahan dia dicemari oleh banyak tin, minuman tin bukan plastik So yang cara terbaik ialah kita jangan tanam tau. Kita semula. Sebab dia sumber semula jadi yang boleh kita semula.
yang akan habis. Alright. Soalan 20, effluent kumbahan. So, sebelum kita mengalir ke dalam air, kita perlu rawat dahulu sebelum dilepaskan. Kalau tak, eutrofikasi. Okay, soalan 21, last. So, pembalakan tanpa kawalan kurangkan hutan semula jadi di Semenanjung Malaysia. Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Penanaman semula. Penanaman semula. This is the best way. Okay, this is the best way. So, you check yourself, any questions you get it wrong, you get it correctly. Awak ada bawa buku modul balik rumah? Ada. Bab 3 tolong siapkan. Ada. Okay, dan yang ini kan, cuba siapkan yang next class. Saya nak bincang yang ini bersama dengan soalan esei. Tengok, soalan esei biasa macam ini. Okay, macam mana kita nak selesaikan masalah. So, modul saya susah nak bincang sebab saya tak ada soft copy. So, korang buat yang ini. Okay, modul kena buat juga. Tapi modul nanti naik sekolah baru kita semak. Kita sementara ni kita buat, kita guna dokumen yang saya hantar. Okay, itu tambah. Dan tolong siapkan ini next class. Saya akan bincang yang ini. Okay, any question? No. Any question? Tak ada. Tak ada. Salah? Berapa orang masuk je? 12. So ada 11 orang. Yang lain semua belum bangun lah. Bagus. Nak ambil gambar. Asus tu siapa? Mada. Ya. Okay. So, I tahu korang rindu saya. Hai. Okay. So, any problem? No. Awak rindu I punya background kan? So, background saya macam ni. Okay. Okay. If Okay, no, okay.